Hai, salam semua. Semua boleh dengar saya ya? Okey. Salam kepada semua yang join sesi live hari ini. Okey, salam saya juga kepada Makcik Kias keluarga, Pakcik Saleh keluarga, Makcik Kentin keluarga dan semua. Okey, sebelum tu salam Ramadan dan selamat menjalani ibadah puasa semua. Saya Pramila, pensyarah kanan dari MJIIT dan juga pengurus Malaysia Japan Advanced Research Centre MJIT UTM Paguh ya. So selamat datang ke mesyuarat kabinet sempena PKP ni. Okey, ada yang PM saya dia tanya kabinet baru pun belum bersidang doktor. Doktor nak buat mesyuarat kabinet apa? Dato' NC pun tanya, Prem nak buat kabinet baru ke? Okay, even warna baju saya dalam poster pun jadi sindiran ya. So husnuzon je lah, sangka baik sebab daripada lokasi saya hari ni, saya rasa mungkin semua dah boleh agak mesyuarat kabinet apa yang saya maksudkan pada tajuk saya hari ni. Okay, kepada yang tertipu dengan tajuk clickbait ni, saya minta maaf. Nothing political here. Tak boleh produce Q1, Q2 paper dan but it's more towards lifelong learning ataupun ilmiah hidup lestari ya. So selamat datang ke mesyuarat kabinet keluarga. Okay. Walaupun siapa pun tak bersidang pun tak apa, tapi keluarga ni dia akan bersidang at least once a week. Once a week dia nak bersidang untuk pembelian untuk minggu ni. So sebelum ni mungkin tajuk shopping ni tak serius sangat sebab ibu buat, ayah buat, isteri buat, suami buat, anak-anak buat, friends buat, kakak buat, okay? Tapi sejak PKP ni, shopping has become a very serious matter. Kalau kita pergi pasar, kita macam masuk treasure hunt. Ada orang pakai list memanjang kat tangan, ada yang bawa nota bergambar, ada yang siap buat WhatsApp video call, you know, just to check betul ke barang ni, okay? Sebab kita tak nak tersalah beli lengkuas untuk halia. Tapi itulah lumrah dia, people have been very serious in this shopping. So, ketua keluarga minggu ni dah dapat taklimat pembelian belum? Kalau dah, bagus. Kalau belum, ada masa lagi, tak apa. Okay. Cuba renung balik masa awal PKP, masa Tan Sri Muhyiddin kata, okay, kita akan lancarkan PKP di Malaysia. Macam mana perasaan? How did you go shopping? Semua panik, semua bekerja. Semua bekerja ke pasar and then kita beli as though macam tak ada makanan. Kita beli untuk berbulan-bulan. Sampai tissue paper pun kita tak tinggal. Sapu habis. Tapi makanan kering, barang kering ni dia boleh tahan lama. You know, it can keep for a long time. Tapi macam mana dengan makanan yang basah, benda-benda yang basah, sayur, daging, ikan. Ada tak pada awalnya anda telah membuang ke dalam tong sampah makanan yang masih boleh dimakan tapi dah layu, dah busuk. Okey. Dianggarkan satu isi rumah dengan 5 penghuni, dia boleh membuang barangan yang masih boleh diguna semula ni sebanyak RM200. Nilai barang dia boleh buang RM200 ke dalam tong sampah. Rasa macam tak banyak. It doesn't look okay. Orang have ni tak apalah. 200 is okay. Tapi PKP ni ramai yang akan hilang kerja. Ekonomi akan merundum. So 200 a month ni macam banyak. It's a lot. Okay. So RM2,400 setahun we are talking about. So panic buying ni memang tak bagus. Tak apalah, it's awal. Awal-awal ni kita pun mind block. Kita tak sure. We don't know how PKP is going to be. So kita pun beli. Tapi tak apa. Sekarang ni kita dah comfortable. Kita boleh berfikir. Kita boleh plan. Kita boleh rancang pembelian kita. So macam mana? Is it better at home? Are you planning better? Kalau dah better, bagus. Thumbs up to you. Kalau tak elok lagi, kalau tak better lagi, mesyuarat kabinet kena sidang balik this week 2 kali. Kalau tak jadi juga, tolonglah bubar kabinet tu. Kita perlu calon ketua keluarga yang baru Okay? So okay. Sekarang ni ketua keluarga ni nak pergi shopping. Saya nak tanya ketua keluarga, berapa ramai yang membawa beg shopping sendiri? Membawa Tupperware sendiri untuk isi daging dan ikan? Dan siapa lagi masih membayar 20 sen untuk plastik bag tu? Okey, kalau rasa malu nak bawa beg besar-besar,
fold bag yang sedia ada. Okay, you can fold small bag yang sedia ada kat rumah tu, simpan dalam poket. Tak sampai 1/10 pun berat dia compared to your handphone. So simpan. Okay, saya rasa saya nak bagi soalan sikit ya. Rasanya berapa beg plastik yang dapat dikurangkan dalam setahun jika kita guna satu recycling bag? 200, 450, 780. So you can start polling. Okay. Sebab satu bag ni kita boleh kurangkan actually 780 bags. Okay, so siapa yang jawab 780 ni baguslah ya, 780 bags. Sebab and it's equivalent to 156 ringgit, 156 ringgit kita beli bag je. So mungkin ada yang kata, alah mana adalah doktor 780 bags, betul ke ni? Ataupun dia kata, alah satu bag je pun, manalah kan? Tapi how about all this single use plastic? Single use plastic ni macam packaging roti. You know, ini single use plastic saya. Packaging roti, packaging bihun, hapsing, diaper, Maggi, you know, all this single use plastic ni nak ke mana? Okay? Dan saya rasa mesti semua ada koleksi Tupperware di bawah sinki. Okay? Bukan brand Tupperware, tapi you know, Tupperware biasa yang kita selalu guna beli barang, Tupperware Old Town ke, Tupperware biasa-biasa, you know, bekas biasa. Bawalah bekas ni masa pergi market tu. Okay, isi ayam, isi ikan, okay. Sebab bila kita bawa Tupperware macam ni, senang. Balik rumah aja, kemas, simpan dalam peti sejuk terus. So it's very easy, okay. Untuk single use plastik yang saya tunjuk tadi tu, mungkin saya boleh sarankan aktiviti eco break. Kalau ada anak-anak ramai kat rumah, dia masih bercuti, so it's good. Boleh buat eco break, okay. Kepada yang nak tahu lebih lanjut, saya rasa kita boleh start eco break movement dekat UTM bersama UTM CS. So by the way, this is an eco break, kalau boleh nampak. So this is a bottle dipenuhi dengan single use plastik yang bersih. So dia boleh potong kecil-kecil dan ni. So this is a project ayah saya, he's 72 years old, dengan anak saya 2 years old. So dia orang tak siap lagi lah ni. So sebab distracted. Anak saya nak tengok nursery rhyme juga, so ayah saya pun kena ikut dia nyanyi nursery rhyme. Okay. So moving on, masa kita nak shopping ni, awal-awal orang yang keluar dari rumah, kita pakai 3-ply mask. So in the beginning, yes, it was a bit critical sebab kita pun tak tahu macam mana virus ni akan berfungsi. Okay. So kita pakai 3-ply mask. So sekarang ni we are a bit more comfortable. Kita rasa kita a bit more disciplined. So when we are a bit more disciplined, kita tak lama membeli, kita tak pergi ke destinasi kita satu tempat, kita tak bercakap banyak dengan siapa-siapa, guna mask kain. Okay, saya rasa dalam ni, saya rasa dekat Shopee pun ada cloth mask ni yang boleh diguna pakai, you can wash and use back. Kalau yang pandai menjahit tu, look at YouTube or Google, boleh jahit. The only thing pasal face mask ni, dia memang kena tutup sampai ke ni rongga hidung, sampai ke dagu. Make sure dia tak hilang bentuk selepas dicuci. Okay. Lepas tu, bila dah guna mask ni, bila dah guna mask face mask ni, dia jimat duit, kita kurang pembaziran dan kurang sisa pekerjaan. Okay. So sama juga dengan gloves and hand sanitizer. Kalau gloves ni saya rasa sebaik-baiknya tak perlu. So just keep a small hand sanitizer ni, simpan dalam poket ataupun simpan dalam kereta. Sebelum dan selepas beli belah, just guna hand sanitizer ni. Jangan sentuh your face or anything. Balik-balik je mandi. So now you dah reduce your face mask yang single use face mask. You dah reduce single use glove and hand sanitizer pun tak perlu banyak because you're coming back home. You tak pergi ke tempat lain, okay? Okay, sekarang let's move to Menteri Hal Ehwal Dalam Rumah pula, okay? Masa PKP ni, kita sering tempek kat kabinet dan peti sejuk lebih lama daripada biasa, hari biasa. Dah buat inventory belum? Dah mula susun atur kabinet dan peti sejuk belum? Okay? Apa yang sering dibeli? Saya nak tanya, apa yang sering dibeli tapi kita tak
apa yang sering dibeli tapi kita terlepas pandang. Okay. Apa yang kita sering beli ni is actually makanan dalam tin. Please check all your makanan dalam tin dan check tarikh luput dia. Check tarikh luput dia. Kalau rasa macam tak sempat nak masak, mungkin dia ada sebulan, 2 minggu macam tu ke, sedekahkan. Jiran, kawan, orang bujang, just bagi. Kalau malu nak bagi, tolonglah give it to the frontliner. Siapa frontliner yang saya sebut ni? Orang yang datang kutip sampah dekat rumah setiap hari tu. Pack nicely, bagi kat dia. Trust me, dia akan balik, dia akan masak hari tu juga. Okay? So, bagi. Kalau dah mula buat, dah mula ni, bagus sebab you dah mulakan kelestarian dalam hidup. Sama macam kabinet, check your peti sejuk. Peti sejuk ni macam gold mine. Dia ada banyak benda bernilai tapi dia tersorok. So check again. Tengok benda yang boleh dihabiskan. Tengok benda yang boleh disedekahkan. Tengok benda yang boleh diguna semula. What I mean by guna semula is, kalau makanan dah busuk ke apa, jadikanlah dia baja. Boleh belajar daripada Anai saya. Anai saya Dr. Nur Rahim. Dia pengetua KTHO. Dia pandai buat baja-baja daripada sisa makanan ni. So go and see him, okay? Mulalah tanam herba atau sayur yang simple untuk kegunaan di rumah, okay? Lestarikan kabinet, lestarikan peti sejuk tu. Another thing, satu benda yang kita selalu macam, lepas ni kita check ialah ubat-ubatan. If you have medicine, ubat-ubatan dalam peti sejuk, check balik. Kalau dah luput, tolong jangan buang dalam tong sampah. Jangan buang dalam tong sampah. Kumpulkan, lupuskan di klinik kesihatan yang berdekatan. Okey, kalau tak boleh pergi klinik kesihatan yang berdekatan, cuba tanya PKU UTM. Boleh tak dia bantu lupuskan untuk kita? So, check all your medicine, ubat-ubatan dalam peti sejuk tu dalam kabinet tu. Okey? So, lestarikan your kabinet, lestarikan your peti sejuk. Okey. Masa PKP ni, kita pergi ke bab memasak pula ya. Ramai yang dah mula masak kat rumah. So tahniah. Tahniah ni kepada orang yang betul-betul masak untuk dimakan. Bukan yang sengaja masak, nak glamour kat masak apa, tak jadi hari ni. Okay, no. Okay. Yang tu pembaziran. So kat, when you are Malaysian, mesti ada banyak aktiviti menggoreng. Okay, setuju ke tidak? 2 hari lepas pun saya nampak Dato' NC pun dia goreng cokodok pisang. So lepas kita goreng-goreng ni, apa dia buat dengan minyak masak ni selepas goreng ni? Okay. Kalau yang nak goreng banyak kali, okay, simpan minyak masak tu dalam bekas ya. You can keep it in a bekas minyak lama sebab dia boleh kitas semula. Seliter tu dalam RM1 atau RM1.20. Boleh kitas semula. Okay, ada nilai. Dan saya rasa UTMCS akan buat projek sabun daripada minyak masak terpakai. So, do it. Okay, do it. Kepada yang tak suka membazir pula, saya sarankan jangan goreng lebih daripada 2 kali. Keep it, tapis, simpan. Lepas tu, goreng sayur, goreng bihun, goreng nasi goreng. Okay? Dengan cara ni, minyak masak terpakai ni, dia boleh sangat kurang. You won't have so much of minyak masak terpakai ni untuk dibuang. Okay, saya just nak tunjuk, ini koleksi saya sejak Januari. Rumah saya ada 4 orang, so this is my koleksi since January. Actually saya boleh guna semula, cuma dia dah hitam sangat. You know, saya goreng ikan dia dah hitam sangat, mungkin tak sesuai, ada bau sikit, so I simpan untuk buat projek sabun. Okay. Lepas masak ni, kita masuk pula bab nak bersihkan kabinet dan dapur. Okay. Apa cara paling mudah semua orang buat ni? Masa nak bersihkan dapur, kabinet dapur ni. Semua guna kitchen tissue ke? Ada tak guna wet tissue? Okay. Memang akan ada orang yang guna because dia senang. You just tear off ni. Okay, kenapa tak guna kain buruk je? Okay lah, kain buruk ni macam tak ada feel lah doktor. Buruk lah, tak ada feel. Nak bersih pun tak ada feel. Okay. Kalau rasa macam tak ada feel, buy microfiber punya cloth Belilah warna-warni sikit. Jiwa pun happy, nak buat kerja, nak bersih. So okay, buy microfiber ni sebab dia memang boleh guna semula many times. Okay, dia boleh guna semula many times sampai koyak rabak. Okay, sama juga macam barang-barang lain, macam liquid wash, macam detergent baju, macam shower gel. Okay, let's try to reduce the packaging.
So packaging ni packaging jenis yang refill lah. Okay, use the refill. Okay, sekarang ni mungkin ramai dah mula beli refill hand wash. Tapi satu tip kepada orang yang suka membasuh tangan, dia very often lah dia suka membasuh tangan ni, untuk satu paket liquid hand wash tu, you add separuh portion lagi air. Okay, separuh portion lagi air tu, so dia akan jadi lebih dilute. Taklah dilute sangat, tapi dia akan jadi lebih dilute. So wash your hands very often. So tips-tips membasuh ni, tangan ni boleh tengoklah dekat KKM ke apa yang disarankan. Ada juga satu saranan daripada India, you nyanyi lagu Bola Chudia tu, dah, it is good enough. Dia dah 20 seconds to wash your hands. Okay, itu baru dekat kabinet. Okay, sampah pula bagaimana? How are you managing your sampah? Ada tak buat recycling? Ada tak buat reuse? Ada tak kita reduce? Okay, cuba fikir balik. So masa buat inventory hari ni, dari peti sejuk ke, daripada kabinet ke, tengok nilai-nilai. Apa yang dibuang? Apa yang tak dibuang? What are you actually trying to do? Okay, nilai balik. Put it in dollars and cents. Letak balik nilai dia. Bila letak balik nilai dia, kita akan tahu how much actually kita membuang. Nilai wang, mata wang yang kita buang. Nilai mata wang yang kita boleh reuse balik. Okay, sempena PKP ni banyak masa. Bukan saya nak katalah, oh semua pun bekerja. Tapi kita ada masa lah. We have some time dekat rumah. So tengok balik. Okay, ini baru bab kitchen ni. Saya tak cover lagi bab kabinet pakaian dan kasut. Kabinet pakaian dan kasut ni, aduh, please do a Marie Kondo. Kalau tak tahu Marie Kondo, buat a makcik pram. Okay? Pergi kabinet tu, tengok balik yang mana elok. Yang mana elok boleh dipakai. Yang mana elok tak boleh dipakai dah. Yang mana tak elok. Okay? Dekat UTM KL, kita ada 2 box untuk letak, masukkan pakaian-pakaian yang elok yang boleh dipakai. Pakaian yang tak elok pun boleh letak kat situ. Kasut, tali pinggang, semua, bag, semua boleh letak dalam tu. UTM JB saya rasa maybe soon akan ada satu box cloth cares. UTM CS tengah usahakan. So masukkan pakaian-pakaian macam ni dalam box tu. Okay, kalau tak nak masuk box tu, sedekahkan pada orang. Okay, kalau rasa baju ni aku nak kurus juga, nak pakai juga baju ni. Kalau azam dia setahun yang lepas je, okay tak apa. Kalau 10 tahun duk tengok baju yang sama, aku nak kurus, nak pakai baju ni, aku nak kurus, nak pakai baju ni, okay, no. Tak ada jodoh. Please give it away. Sebab satu, baju tu memang takkan muat, baju tu akan rosak. 10 years is way too long. So Marie Kondo your cabinet kain tu. Marie Kondo your this one. Ataupun makcik pram je lah. Makcik pram your cabinet. Okay. Keluarkan semua. Take out. Fold back. Tengok balik and give it away. Okay. So lepas ni, bila kita dah buat tu, every time you move something, setiap kali kita nak buang something ke sedekah something, tulis nilai kat sana. Rasanya berapa? Rasanya berapa? So kita boleh tahu apa actually yang kita tengah keluarkan dari rumah, nilai tu. If you're reusing bag, repurposing bag, letak sebagai macam debit and credit lah. You letak sebagai debit and credit, so you know berapa yang keluar, berapa yang masuk. So bila kita semenjak PKP ni, kita nampak hashtag kita jaga kita. Actually pernah terfikir tak apa maksudnya kita jaga kita? Apa tu new normal? Okay? Jangan ingat kita jaga kita tu actually untuk COVID saja, untuk kesihatan saja. No. Kita kena ubah cara hidup kita daripada linear ekonomi, maksudnya beli pakai buang, kepada circular ekonomi. Maksudnya kita beli, pakai dan dia kena berterusan. Penggunaan tu berterusan. Either kita nak bagi kat orang lain ataupun kita nak buat benda baru daripada barang tu, okay? So kita jaga kita juga ialah jangan be selfish. Jangan fikir pasal diri sendiri saja. Tapi kena ada sikap kebersamaan. Kita kena fikir pasal semua orang. Okay? Daripada sikap membazir, kita kena ke sikap kesederhanaan. Daripada kebersihan diri dan rumah saja, kita kena fikir pasal kebersihan alam dan masyarakat sekeliling. Okay?
daripada mengharapkan kerajaan tolong, kerajaan jaga kita, KKM jaga kita, UTM jaga kita. Tak, kita kena jaga kita. Okay? Macam puasa juga, kelestarian ni satu ibadah. Okay? So jom kita jaga kita. Okay? So bila kita fikir pasal kelestarian ni, it's not about seorang menghayatinya secara perfect. Tak, rumah saya pun tak perfect. Okay? Tapi it's about 1,000 orang menghayatinya secara kecil-kecilan. So if you start something small kat rumah ni, bagus. Hands up to you. Okay? Good. Okay, thumbs up to you. So you just buatlah kecil-kecilan. Start from small. Okay, so bila UTMCS ni dia minta hantar report lestari PTJ unit ni, janganlah marah kat dia. Dia nak training kita sebenarnya untuk kita jaga kita. Okay? So sebelum saya akhir ni, saya nak buat pertandingan sikit. So kepada yang boleh hantar kat saya satu gambar aktiviti kelestarian yang dibuat di rumah, email pada saya pramila@utm.my. Nanti saya akan letak email saya kat sini. So sebelum next week Wednesday, saya akan hadiahkan baja organik yang sangat power kepada 5 aktiviti yang terbaik. Okay? So hantar, jangan tak hantar. Kalau aktiviti saya nampak banyak aktiviti yang menarik, saya akan bagi kepada semua aktiviti yang menarik. Okay, kenapa saya nak bagi baju organic power ni? Sebab MJARC, Malaysia Japan Advanced Research Centre, kita punya fokus ialah daripada sisa ke baja. Nanti ada juga ramai yang tengah buat organic power ni, baju organic power, JHB dengan Dr. Nur Rahim punya team. So, saya akan bagi hadiah. So, send to my mail gambar sikit, aktiviti kecil-kecilan pun tak apa. Terbaik, aktiviti terbaik, saya akan bagi hadiah. Okay, sebelum saya go to Q&A, tak tahulah sempat ke tak, tapi saya nak rakamkan setinggi-tinggi perhargaan saya dan juga terima kasih kepada semua frontliner KKM, tapi khas kepada frontliner UTM, especially daripada PKU, unit keselamatan, JHB, HEP, tim COVID yang tengah usahakan face mask, face shield, dan yang memastikan kita semua sihat, terurus, sementara yang orang macam saya ni boleh bekerja dari rumah. So, okay. Saya juga ingin tabik kepada semua orang yang bekerja dari rumah sebab dia boleh uruskan rumah, dia boleh uruskan makan minum, dia boleh jaga anak, dia boleh buat pelbagai multitasking. Okay. Saya juga ingin merakamkan terima kasih saya kepada tim UTM TTC, Encik Aizat and team, dan UTMCS, Encik Nizam and team kerana menyediakan platform ni untuk saya pada hari ini. Okay, anybody has any question? Okay, ada juga yang PM tanya, kabinet saya ni ada quotation ke tak? Nanti saya jawab kalau ada quotation, saya akan jawab. Okay. Anything you want to send or ask me, boleh. Not necessary this platform. Jangan this platform saja. You can always email me. Saya sentiasa ada. Semua campus pun saya ada. UTM KL ada, JB ada, UTM Pagu ada. Bukan saya ni orang sibuk. Saya yang penyibuk nak pergi semua campus. Ya. Okay. Ada yang suggest boleh recycle dekat H&M, boleh dapat ni, bagus. Actually, okay. So, boleh juga, you can see many ways untuk pakaian ni. Okay. So kalau tak ada soalan, saya rasa, okay, I try to check the supaya saya boleh tengok. Okay. So kalau tak ada soalan, thank you for joining my mesyuarat kabinet saya hari ni. Maaf jugalah kepada saya tengok yang clickbait ingatkan benda lain. No, actually it's kabinet dapur saya sendiri. So terima kasih join, terima kasih hadir dan terima kasih mendengar. Tapi sebelum, before you leave, saya nak tanya apa perasaan anda selepas hadir mesyuarat kabinet hari ni? Okay, you rasa happy ke? You rasa hampa? Apalah doktor ni cakap benda yang sama je lah, dah tahulah saya. Ataupun rasa happy, okay, maybe it's time for me to look back, nak tengok balik, dah dekat raya, so maybe I should ni, okay. So saya nak ingatkan balik, seperti puasa, kelestarian tu adalah satu ibadah juga. So jom kita jaga kita, stay home and stay safe.
Okay, thank you very much ya. Okay, kita jumpa lagi. Bye.